A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, hari ini kita puji Allah Subhanahu wa taala, ditemukan lagi kita di dalam waktu yang mulia ini, antara waktu yang sangat mulia pada seminggu itu adalah petang Jumaat, dan yang digalakkan untuk seorang hamba itu adalah taubat, memperbaiki diri. Dan sebelum ini kita dah sebut, hari Jumaat lepas kita dah sebut berkaitan dengan kita punya time management, dan hari Jumaat merupakan kita punya weekly time management. From this Jumaat to the previous Jumaat, macam mana kelakuan kita, macam mana performance kita di sisi Allah Ta'ala sebagai hamba pada Allah Ta'ala. Itu kita punya weekly time management. Dan apabila kita sebut weekly time management ni semua, kena pastikan Nabi menyebut orang yang untung itu adalah orang yang hari ni lebih baik daripada semalam, dan esoknya lebih baik daripada hari ni. Bermakna kita punya Jumaat, this time punya Jumaat must be better than the previous time. Must be better than the previous time. Kita sendiri aja kalau buat business, buat perniagaan ke, ataupun dekat company ke, kena compare performance. Kalau ada deficit in the performance, maknanya rugi, loss, kerugian. Turun performance-nya maknanya rugi. Ini kan pula performance kita yang kita akan bawa bekalannya pada akhirat. Performance yang kita akan bawa menuju kepada Allah Ta'ala. Maka macam mana kadang kita sebut berkaitan dengan perbaiki diri, taubat diri, jadi orang baik, pastikan minggu ni lagi baik daripada minggu sebelumnya. Macam mana nak jadi baik? Caranya macam mana? Macam mana nak pastikan minggu ni lagi baik daripada minggu lepas? Adakah dengan kita mula kerap pergi masjid? Adakah dengan kita mula pakai baju Melayu? Adakah dengan kita mula sentiasa menggulungkan tasbih di keliling lengan dan tengkuk? Ataupun macam mana caranya? Cara untuk jadi baik, kita kena get back to basic. Must get back to basic. Basicnya macam mana? Bukan kita dah pergi haji setiap tahun 2 kali. Macam mana pergi haji setiap tahun 2 kali? Pergi haji setiap tahun lah katanya. Ataupun pergi umrah setiap tahun 3 kali. Dah bukan tuan haji dah gelaran dia. Tuan haji punya haji. Anak dia pun dah haji dah pun. Punya banyaknya pergi haji. Adakah dah baik? Belum. Anda pergi haji setiap tahun, balik aja dekat airport belum balik lagi. Nampak orang, langsung mengumpat orang tu. Tengok orang tu. Apalah dibuat perangai gitu, tak senonoh. Kan mengumpat. Maknanya, you are still the same. 2 kali 5, 10. Sama, tak ada perubahan. Nak jadi baik ni tak boleh tak, mesti get back to basic. Yang ada orang tak nak get back to basic. Sebab apa? Aku dah pergi haji, aku dah ada makhad, aku dah infak duit sekian juta, sekian ratus ribu, sekian puluh ribu. Aku dah baik. Bukan, belum. You have to get back to basic. Yang basicnya dah selesai, baru you can upgrade your amal. Baru you can upgrade your amal. Basic dia apa? Basicnya kita kena tengok luaran kita, 7 anggota badan. Subhanallah, very basic tau. Bila kita sebut 7 anggota badan ni apa? Pertama kita nak cerita bab mata lah. Bab mata. Mata ni mesti dimulakan dengan mata. Subhanallah, kadang-kadang kita dengar orang cakap, ni khususnya orang-orang muda. Orang-orang muda selalu dengar orang cakap, Allah tak hukum zahir, Allah hukum apa yang dalam hati. Kadang ada orang dia tak pakai tudung, kita kata, oi kak, pakailah tudung. Tuhan suruh pakai tudung, tutup aurat, kan? Ada laki-laki pula pakai seluar pendek nampak aurat. Bang, pakailah seluar panjang, tutup lututnya, tutup aurat. Dia boleh kata apa? Engkau nampak aku luaran je gini tau, dalaman aku baik. Apa nak cakap? Memang betul, Allah pandang pada hati, Allah tak pandang pada luaran. Hadis itu adalah hadis bagi orang yang dah sampai cerita hati. Sekarang kita nak tanya, mana lagi mudah? Nak betulkan luaran atau nak betulkan hati? Nak betulkan luaran atau nak betulkan hati lagi susah?
Yang lagi mudah mana satu? Yang lagi mudah luaran atau dalam? Luaran. Luaran lagi mudah. Kalau luaran pun tak betul, jangan cerita hati. Maka hadis yang Nabi sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum apa semua tu, Nabi sebut apa? Allah tak tengok pada rupa paras, Allah tengok pada hati. Hadis itu hanya boleh guna bagi orang yang dah lepas langkah pertama, iaitu apa? Zahirnya dah okey. Jangan kita sebut, zahir tak ada kena-mena dengan batin. Hati aku baik, luaran aku gini, memang gini, aku pakai tatu apa semua. Aku togok arak aku dengan perempuan apa semua, tapi hati aku baik. I mean good kan? I don't mean any wrong. Hatinya baik, tak boleh. Tak boleh. Sebab yang lagi mudah untuk dibetulkan zahir. Ni hari ni kita cerita benda mudah-mudah aja. Benda mudah tapi basic. Kalau boleh dapat dah ini, subhanallah, subhanallah, anda dah mula perjalanan untuk memperbaiki depan yang akan datang. Subhanallah. Maksudnya kalau yang anda mula perkara yang mudah ini yang kita nak sebut ini, anda dah mula perjalanan untuk memperbaiki esok dan minggu depan dan tahun depan. Subhanallah. Mulanya mana? Mulanya dengan 7 anggota badan. Baik. 7 anggota badan apa dia? Pertama, mata. Kedua, mulut. Ketiga, telinga. Keempat, perut. Keempat, perut. Kelima, kedua tangan. Keenam, kedua kaki. Ketujuh, alat kelamin. Itu semua 7 anggota badan. Kan basic. Very basic. Yang semua 7 anggota badan ni semua memang fizikal. Kita nampak, kita guna dan zahir. Senang nak judge. Bila kita nampak tangan kita tumbuk orang, kita boleh judge. Hati susah. Hati susah. Kadang kita dah bongkak, kita dah riak, kita dah rendahkan orang lain, kita dah buruk sangka pada orang. Hati tak boleh detect. Sebab apa? Dah too normal. Dah terlalu normal untuk kita sampai bila ada tindak tanduk hati yang tak betul, kita tak boleh nak detect. Tak boleh nak detect. Maka kalau hati nak settle, luar kena settle dulu. 7 anggota badan kena settle. Sebab apa? 7 anggota badan jauh lagi mudah daripada hati. Hati ni abstract. And the first of the 7 anggota badan, pertama sekali daripada 7 anggota badan adalah mata. Mata. 2, mata kepala kita. Mata ini kita kena faham. Subhanallah, kita je bila beli microwave contohnya. Beli microwave, ada microwave company tu, supplier tu, dia akan letak guideline ataupun manual book untuk macam mana kita nak guna microwave tersebut. Gunanya macam mana, nak masak banyak macam mana, nak masak sikit macam mana, nak panaskan biasa macam mana, nak panas luar biasa macam mana. Semua dia ajarkan. Kita dah guna badan kita berapa? 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, tapi tak pernah baca manual book. Tak boleh. Kita kena baca kita punya guideline untuk guna badan kita ini. Mata punya guideline apa? Mata ada dia punya tugas dan ada dia punya larangan. Kena tahu. Yang ada orang tak tahu tau. Tak tahu. Jadi dia guna mata dia ikut sedap. Kalau dia rasa tak elok lah aku buat macam ni, tak elok. Kalau dia rasa elok, elok. Sedangkan yang dia rasa elok dan tak elok is not according to the manual book. Tak mengikut guideline yang Allah tetapkan. Dan mata pula, setiap anggota badan tak boleh ikut guideline yang orang lain letak. Kena ikut guideline yang supplier letak. Supplier 7 anggota badan siapa? Allah Ta'ala. Maka apa yang Allah guidekan untuk badan kita, itulah guideline kita. Yang lain semua bukan guideline. Hanya Allah sahaja yang boleh guide how to coordinate 7 anggota badan ni. 7 anggota badan. Baik. Mata. Mata ada tugasannya. Mata ada tugasan dunia dan tugasan akhirat. Guna mata untuk apa? Tugasan dunia. Tugasan dunia kita guna untuk tengok Quran. Tugasan dunia kita guna untuk tengok orang-orang soleh. Tugasan dunia kita guna untuk tengok kita punya kerja, tengok kita punya bisnes, tengok kita punya perusahaan. Tengok lagi apa? Tengok mak ayah kita dengan mata kasih sayang, dapat pahala. Lagi buat apa lagi? Tengok
jalan supaya jalan-jalan tak terjatuh dalam lubang. Lagi tengok apa? Tengok kawan-kawan kita, tengok orang Islam dengan kasih sayang, dapat pahala lagi. Itu tugas-tugas mata di atas muka bumi. Kan simple, very very basic. Tetapi kalau tak pernah belajar, kita tak tahu pun how to use. Kita use only according to kita punya sesuka hati. Tak boleh. Sebasic-basic sekalipun. Contoh microwave tadilah. Contoh microwave. Ataupun lah, kita cerita orang yang baru masuk kerja dekat company. First day mesti ada tunjuk ajarnya, guideline macam mana nak kerja dekat company ni. Kita punya lanyard, kita punya tag untuk kerja, nak masuk tag dekat mana pun, orang yang guide kita first day tu akan tunjuk. Nanti kau jalan, pintu ni kau tag sini itu kad dekat tengkuk kau tu. Takkanlah kita tak tahu benda tu. Tapi dah nama guideline, sebasic-basicnya pun ada guideline. Dan sebasic mana sekalipun kalau namanya guideline, kena tahu tak? Kena tahu. Sebab apa? Walau basic macam mana sekalipun, masih ada room for mistake. Ruang untuk buat salah. Ruang untuk buat salah. Kita kena tahu. Mata untuk apa? Untuk elak lubang, untuk tengok mak ayah, untuk jalan, untuk membantu orang lain, untuk bisnes kita. Itu tugas dunia. Tugas dunia mata. Tugas dunia. Kita ada pula tugas akhirat. Tugas akhirat mata. Tugas akhirat mata apa dia? Tugas akhirat mata. Tugas akhirat ini, lagi besar tugas akhirat, lagi dahsyatlah kena jaga anggota tersebut. Kalau lagi kecil tugas akhirat, lagi kurang jaga anggota tersebut. Tugas akhirat daripada 7 anggota badan, yang paling tinggi tugasnya, yang paling besar tugasnya di akhirat nanti adalah mata kita. Kenapa? Pertama sekali bila bangkit daripada, bila mati kita dekat alam barzakh, akan ditunjukkan kepada kita wajahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat akan tanya, ma kuntu taqulu fi sya'ni hadzal rajul? Apa yang dulu engkau faham dan engkau sebutkan tentang manusia ini? Dibentangkan gambar Nabi Muhammad SAW. Itu tugas mata pertama. Buat apa? Tengok Nabi Muhammad, recognize. Oh, I recognize this. This is my prophet. This is my idol. This is my main objective in my life. Dia punya syariat yang dia bawa lah yang macam mana aku kendali hidup aku. Dialah Nabi aku, dialah pembawa syariat. Dialah yang akan aku harapkan syafaatnya. Jadi mata dengan mata. Besar tak tugas mata? Besar. Itu baru alam barzakh. Baru alam barzakh, baru dalam kubur. Nanti pindah mahsyar, lagi besar mata. Apa dia? Tugasan mata lepas tu adalah bila kita dekat alam mahsyar nanti, akan jalan semua manusia. Allah sebut dalam ayat Al-Quran, dan orang-orang saleh itu akan diberikan cahaya di antara 2 keningnya, iaitu di dahinya. Dengan cahaya tersebut, dia boleh macam headlamp tau. Kita pergi camping kan ada headlamp. Kita dengan headlamp tu kita dapat suluh kat mana kita nak jalan, dan kita boleh nampak. Nampak kenapa? Mata. Jadi dengan cahaya yang diberikan pada orang saleh, dia boleh suluh dekat padang mahsyar. Daripada kubur nak pergi padang mahsyar tu, dia boleh suluh jalannya, dia boleh nampak itu. Sehingga disebut dalam ayat Al-Quran, orang kafir akan kata, unzuruna naqtabis min nurikum. Orang kafir akan kata kepada orang-orang saleh, wahai orang-orang saleh, kau kan dah diberikan cahaya dekat dahi engkau tu. Tolonglah kami, pandang pada kami, untuk kami tumpang cahaya kamu. Disuruh apa? Pandang pada kami. Pandang guna apa? Pandang guna mata. Maka hari itu, hari yang diarakkan semua manusia daripada kubur ke mahsyar, guna apa? Guna mata. Makin gelap cahayanya, makin payah nak sampai mahsyar. Makin buta matanya, makin tak bercahaya, makin susah nak sampai mahsyar. Jalan tersadung jatuh, kena pijak dengan orang. Kemudian bangun balik, jalan lagi, tersadung lagi. Jalan jauh-jauh, salah direction, kena betulkan balik. Sebab apa? Cahaya tak ada, kegelapan. Matanya pun dah buta. Allah. Itu tugas mata. Besar tak? Besar. Daripada kubur nak pergi ke mahsyar. Kemudian apa lagi tugasnya? Waktu dekat mahsyar nanti,
Allah menangguhkan permulaan hisab, sehingga kan akan datang sekumpulan manusia yang akan berjalan daripada satu tempat ke satu tempat mencari Nabi Adam. Apabila mereka sampai kepada Nabi Adam, mereka tanya, "Wahailah bapa sekalian manusia, engkaulah Nabi Adam, bapa sekalian manusia, tolonglah minta pada Allah untuk mulakan hisab." Nak tunggu mula aja dah siksa. Minta kepada Nabi Adam. Nabi Adam kata, "Macam mana aku nak minta mula hisab? Aku sendiri pun takut dengan dosa diri aku. Kau tak pernah dengar aku makan buah yang dilarang oleh Allah sehingga aku dicampak keluar daripada syurga? Aku takut, aku takut." Nabi Adam takut kena faham. Bukan bermakna dia takut dia berdosa. Dia takut kerana dia mengenal diri dia. Dia tak perasan sendiri, tak syok sendiri. Tapi dianya berdosa tak? Tak berdosa. Nabi-Nabi dan Rasul tak berdosa. Dan Nabi Adam kata, "Kau pergilah dekat orang lain. Jalan daripada satu Nabi ke satu Nabi sampai terakhir jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolonglah minta pada Allah." Nabi kata apa? Semua Nabi-Nabi lain mengatakan, "Aku takut diri aku nafsi-nafsi." Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi mengatakan, "Analah, akulah yang sesuai untuk tugas ini." Nabi beranikan dirinya pergi kepada Allah Ta'ala. Pendek cerita, apabila Nabi sujud pada Allah Ta'ala, Allah memberikan izin untuk Nabi memberi syafaat. Nabi memberi syafaat, Nabi memilih umatnya. Waktu tu Nabi ada sebut dalam hadis, "Wailul liman lam yarani fil qiyamah." Celakalah bagi mereka yang tak mampu melihat aku pada hari kiamat. Nabi kata apa? Lihat. Menggunakan apa? Mata. Besar tak tugas mata? Besar. Nak lihat siapa? Orang yang nak bagi syafaat. Nabi kata celaka bagi orang yang tak dapat lihat aku di hari kiamat. Lihat guna mata. Makin besar tugas mata, makin besarlah penjagaannya di dunia. Jaga mata kita, jaga. Mata yang dah campur tengok perkara yang tak elok. Nak tengok Nabi Muhammad macam mana? Nabi Muhammad kan elok, Nabi Muhammad kan suci, Nabi Muhammad kan baik. Kita dah buat jahat, boleh tengok manusia yang terbaik. Jadi kena jaga matanya. Dah nampak Nabi Muhammad, ada lagi tugas mata. Tugas mata untuk apa? Untuk melintas titian sirat. Melintas titian sirat. Dah melintas titian sirat, ada lagi tugas mata. Tugas mata apabila pergi kepada telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga Haud, Nabi akan panggil umatnya satu persatu dan Nabi akan suapkan guna tangannya yang mulia daripada telaganya yang mulia kepada mulut umatnya. Waktu tu nak cari Nabi macam mana? Guna mata. Besar tugas mata ni. Sangat-sangat besar. Dan yang paling besar sekali tugas mata apa dia? Yang paling besar sekali tugas mata, inilah satu tugas yang semua anggota badan lain tak boleh tanding dengan mata. Dan tugas inilah yang membuatkan mata mempunyai tugas yang paling besar di hari akhirat. Sehingga kan ulama mengatakan sebab itulah kita kena jaga mata sejaga-jaganya lebih daripada anggota badan yang lain. Sebab apa? Sebab satu tugas ini. Tugas yang paling besar yang anggota badan lain tak boleh tanding. Apa tugasnya? InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Wallahu a'lam.